Perancangan audit adalah proses menentukan terlebih dahulu siapa yang harus melakukannya, bagaimana harus dilakukan dan bila harus dilakukan oleh juruaudit agar dapat menyelesaikan kerja yang cekap dan berkesan. Perancangan audit perlu dilakukan untuk melakukan kerja secara tersusun. Komponen yang terlibat dalam perancangan audit ialah perancangan dan peruntukan sumber. Perkara pertama yang akan diteliti oleh juruaudit ialah jumlah masa yang bersedia berikan kepada juruaudit. Selain itu, juruaudit memerlukan bantuan dalam penilaian dan peruntukan sumber lain juga. Juruaudit perlu merancang jumlah ahli pasukan yang diperlukan setiap langkah dan tahap kecekapan. Komponen yang kedua ialah memahami kawalan dalaman. Setiap syarikat mempunyai sistem pemerintahan dan kawalan tersendiri. Juruaudit perlu mengkaji semua maklumat yang melibatkan kawalan dan pemeriksaan dan keseimbangan mengenai perkara-perkara ancaman penipuan dan sebarang penyalahgunaan data kewangan. Komponen yang ketiga ialah penilaian risiko. Di mana-mana syarikat, terdapat banyak risiko yang berlaku berkaitan dengan masalah kewangan dan bukan kewangan. Juruaudit perlu mengenal pasti segala jenis risiko. Tugas juruaudit adalah untuk mengenal pasti bidang aliran kerja yang terdedah kepada risiko kecil atau besar. Komponen yang keempat ialah penilaian materialiti. Materialiti bermaksud kualiti yang relevan atau penting. Dalam perakaunan, materialiti bermaksud tahap kesan tindakan peninggalan dalam masalah kewangan organisasi kepada pengguna. Kadang-kadang peninggalan atau salah sangka dalam penyata kewangan tidak mempengaruhi aktiviti pengguna atau kesan tidak dapat dihitung. Komponen yang terakhir ialah pengenalpastian konflik kepentingan. Perniagaan harus menjaga kepentingan semua pihak agar dapat bertahan dan meningkatkan imej perniagaan dalam jangka masa yang panjang. Juruaudit perlu menganalisis keutamaan perniagaan, harapan pelanggan dan juga permintaan pelabur. Sekiranya terdapat konflik kepentingan, maka juruaudit perlu melakukan pengurangan risiko. 4. Senarai objektif kawalan dalaman syarikat ialah mengoptimumkan penggunaan sumber syarikat, mencegah dan mengesan kesalahan dan penipuan, melindungi aset syarikat dan mengekalkan sistem kawalan yang boleh dipercayai. Yang pertama, perancangan dan sumber peruntukan. Juruaudit perlu merancang jumlah ahli pasukan yang mereka perlukan setiap langkah dan tahap kecekapan yang harus dimiliki oleh ahli pasukan untuk setiap tugas yang diberikan. Memahami kawalan dalaman. Setiap syarikat mempunyai sistem pemerintahan dan kawalannya sendiri. Juruaudit perlu mengkaji semua maklumat yang melibatkan kawalan dan periksa dan keseimbangan mengenai perkara-perkara ancaman penipuan dan sebarang penyalahgunaan data. Yang ketiga, penilaian risiko. Tugas juruaudit adalah untuk mengenal pasti bidang aliran kerja yang terdedah kepada risiko kecil atau besar. Tanpa pengenalan utama ini, syarikat tidak boleh mengharapkan audit di syarikat berkesan untuk perniagaan syarikat.